Mari kita berdoa. 我们一同祷告。 Bersyukur Bapa karena hati kami sudah dipersiapkan untuk mendengar firman-Mu. 天父，感谢你，我们已经预备了心，要聆听你的话。 Bersyukur Bapa Engkau telah memimpin 2 bulan kami melewati 2025. 我们感谢你带领了我们度过了今年的2个月时间。 Dan biarlah di bulan ketiga ini kami terus dipersiapkan untuk melakukan firman-Mu. 让我们进入这第3个月，我们可以持续遵行你的话， Supaya kami berhati-hati dalam kehidupan kami. 让我们在生活中可以谨慎。 Tolonglah ya Bapa, kami semua mau mendengar firman-Mu. 主，你帮助我们每一个人要聆听你的话， Supaya kami bisa betul-betul mendengar dan melakukannya dalam kehidupan 让我们 kami. 可以真正的聆听并专心遵行在生活中。 Pimpinlah ya Bapa kedua hamba-Mu. 也求你帮助你2位仆人， Supaya kami bisa menyampaikan firman Tuhan. 让我们可以传讲你的信息， Dengar doa kami. 垂听我们的祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus 奉靠耶稣 Kristus. 基督圣名， Amin. 阿门。 Kita akan baca bersama-sama kitab Yosua pasal yang ke-7. 我们一同念旧约的约书亚记第7章， Ayat 1 sampai ayat 6 dibacakan dalam bahasa Mandarin dan selebihnya nanti dalam bahasa Indonesia. 我们第1节到第6节用中文来念，以后接下来用印尼文来读。约书亚记第7章第1节到第6节，这里说，以色列人在当灭的物上犯了罪，因为犹大支派中谢拉的曾孙撒底的孙子加米的儿子亚干取了当灭的物，耶和华的怒气就向以色列人发作。当下，约书亚从耶利哥打发人往伯特利东边，靠近伯亚文的爱城去，吩咐他们说：“你们上去窥探那地。”他们就上去窥探爱城。他们回到约书亚那里，对他说：“众民不必都上去，只要2、3千人上去，就能攻取爱城，不必劳累众民都去，因为那里的人少。”于是民众的数又有3千人上那里去，竟在哀城人面前逃跑了。哀城的人击杀了他们36人，从城门前追赶他们，直到斯巴林，在下坡杀败他们。众民的心就消化如水。约书亚便撕裂衣服，他和以色列的长老把灰撒在头上，在耶和华的右柜前匍匐在地，直到晚上。 Ayat 10 sampai ayat 13 saya bacakan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk hari esok, untuk esok hari, sebab demikian firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengah kamu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Ayat 18-19. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka, maka seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi bin Sabdi bin Sera dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akan, "Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku." Ayat 25 dan 26. Berkatalah Yosua, "Seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini.
Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan Lembah Akor. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. 我们读经到这里， Saudara, kita akan merenungkan bersama-sama tentang topik akibat dosa. 我们今天要思想一个题目：罪恶的后果。 Saudara, saya sadar bahwa kita semua sudah tahu bahwa manusia telah berbuat dosa. 我相信大家都承认，我们人都犯了罪。 Dan Alkitab katakan tidak ada seorang pun yang tidak berbuat 圣 dosa. 经也告诉我们，人人都犯了罪。 Alkitab juga memberikan janji kepada kita karena Tuhan telah menebus kita sebagai umatnya dari dosa. 圣经也告诉我们，上帝允许要救赎我们脱离罪的捆 Kalau 绑。 di zaman Israel ditebus dari perbudakan Mesir. 若是当时的以色列人从埃及为奴之地被救赎出来， Perbudakan itu seolah-olah dilambangkan seperti perbudakan dosa. 那么这个奴仆的捆绑就好像我们被罪捆绑一样。 Pembebasan dari Mesir oleh Tuhan kepada bangsa Israel itu adalah pembebasan secara fisik. 那么上帝救赎以色列人从埃及为奴之地出来，是身体上的被释放。 Walaupun sesudah Tuhan juga bermaksud membebaskan mereka juga secara rohani. 那么上帝也要他们在属灵方面的做释放。 Karena pada waktu pembebasan dari Mesir itu mereka pun merayakan Paskah. 因为当他们从埃及地出来的时候，他们过这个逾越节。 Sebab darah anak domba mereka silangkan, mereka sapu di ambang pintu rumah mereka masing-masing. 因为他们用羔羊的血涂在他们的门框上， Sehingga malaikat maut tidak memusnahkan anak sulung di 以 antara 至于 mereka. 上帝的使者没有杀灭他们的长子。 Sebetulnya Tuhan juga menolong mereka untuk bebas secara rohani. 那么上帝也释放他们在属灵的方面。 Tapi itu semua dilambangkan dengan pembebasan secara jasmani. 那么所有的都在肉体的释放面一表出来。 Sedangkan kita zaman sekarang, 而我们现在呢， secara khusus sejak Yesus Kristus melakukan penebusan untuk umat manusia, 是从耶稣基督救赎了我们， tidak ada lagi pembebasan dari perbudakan. 我们不再从这个奴隶制度下的做释放。 Tapi berita firman Tuhan adalah pembebasan dari perbudakan dosa. 但是上帝的话是教导我们从罪恶的捆绑里的释放。 Karena itulah Roh Kudus dicurahkan kepada gerejanya. 所以圣灵呢，浇灌在他的教会里， Supaya saudara dan saya hidup oleh roh. 让你我可以靠着圣灵而活。 Dan kita tidak lagi hidup oleh daging. 那我们就不再顺从肉体的情意而生活。 Saudara, kalau kita sekalian sering merenungkan kehidupan kita 若 sendiri. 是我们常常默想我们的人生， Saudara, apakah kita menyadari bahwa kedagingan itu begitu kuat? 我们是否想到我们肉体的情意是何等的强烈？ Karena itu firman Tuhan sangat berguna bagi kita. 所以上帝的话对我们是非常有用的。 Saya sebagai hamba Tuhan pun merasakan bahwa kedagingan itu begitu 我 kuat. 身为神的仆人，都感觉到肉体的情意是何等的强烈。 Sebetulnya semua orang Kristen itu sama. 每一个基督徒都一样的， Bahwa kedagingan di dalam diri kita harus betul-betul dilawan dengan kehidupan oleh roh. 我们必须靠着圣灵来战胜我们肉体的情意。 Kita sadar sudah sebagai umat Tuhan kita masih bisa berdosa. 我们相信哦，我们承认我们身为神的儿女，我们还能够犯罪。 Tetapi ingat kita juga bisa tidak 而我 berdosa. 们也记得，我们也能够不犯罪。
Karena itu saya senang sekali dengan pemikiran Bapak Gereja Agustinus. 我很喜欢的教父奥古斯丁， Saudara, dia dalam merenungkan firman Tuhan. 他默想上帝的话， Dia dari kehidupan yang begitu sangat jelek sekali. 他从过去败坏的生活， Tapi ketika dia sudah bertobat, 当他悔改了以后， ketika dia banyak membaca firman 当 Tuhan, 他读了神的话， maka dia bisa menyarikan ajaran Alkitab dengan baik. 他可以浓缩上帝的话， Lalu membuat istilah yang sangat bagus 那 sekali. 么以后呢，做出许多的个源。 Adam dan Hawa ketika dicipta oleh Tuhan, 当亚当夏娃被上帝所创造的时候， memang dalam keadaan suci, 是圣洁的。 tapi Adam dan Hawa bisa berdosa. 那么亚当夏娃能够犯罪。 Posse peccare itu yang disebut dalam bahasa Latin. 那么在拉丁文是怎么说的？ Ya. Kemudian setelah manusia jatuh dalam dosa, 当人犯罪了以后， bagaimanapun juga tidak bisa tidak berdosa. 那么我们不得不承认，我们也能够犯罪的， Ya, tidak bisa tidak berdosa. 我们不能不犯罪。 Jadi selalu berbuat dosa. 我们还是经常要犯罪， Itulah manusia 这 berdosa. 是罪人的情形。 Tapi ketika kita ditebus oleh Tuhan, 但上帝救赎了我们以后， jadi anak-anak orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, 成为上帝所救赎的儿女， maka dia bisa tidak berdosa. 他也能够不犯罪。 Posse non peccare. 那是拉丁文。 Ya. Jadi saudara, kita bisa tidak berdosa. 我们能够不犯罪， Walaupun kita juga tetap bisa berdosa. 虽然我们还是能够犯罪， Tapi saudara, nanti ketika kita ditebus oleh Tuhan dengan tubuh yang baru, tubuh kebangkitan. 当上帝把复活的身体给了我们以后， Ketika kita hidup dalam kerajaan surga, 让我们在天国生活的时候， kita tidak bisa berdosa. 那个时候我们就不能犯罪了。 Saudara, inilah kesimpulan yang luar biasa dari Bapak Gereja 这是 Agustinus. 奥古斯丁很伟大的总结。 Saudara, itu selalu saya ingat sekali dalam kehidupan sebagai orang percaya. 这是我在生活中常常记得的一个个源。 Sehingga ketika menghadapi kehidupan di dalam diri kita sendiri, 当我们面对我们个人的生活， selalu firman Tuhan itu mengingatkan kepada kita 上帝的话不断的提醒我们， supaya kita hidup oleh roh. 让我们靠着圣灵而 Kalau 活 kita。hidup oleh roh, 若是靠着圣灵生活， kita bisa tidak berdosa. 我们就可以不犯罪。 Tapi kalau saudara dan saya selalu hidup oleh daging, 若是我们靠着肉体生活， apa itu hidup oleh daging? 什么意思呢？ Yaitu mementingkan diri sendiri, 那么我们只顾到自己， mementingkan semua kepuasan lahiriah. 满足自己肉体的这个情欲。 Jadi semua yang dipikirkan selalu untuk memuaskan keadaan lahiriah 我 kita, 们所想的都是要满足自己的情欲， maka kita tidak mungkin bisa tidak berdosa. 那么我们就不能一直不犯罪。 Ketika kita terus hidup dalam daging, 让我们一直在肉体情欲中生活， kita pasti akan terus berdosa. 我们一直犯罪。 Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Yang terjadi dalam Yosua pasal yang ke-7, 约书亚记第7章里面所发生的事情， kejadian yang sangat nyata sekali. 是一个非常现实的这个事迹。 Bagaimana akan hidup dalam kedagingan. 那么亚干活在情欲里面， Dia menginginkan barang-barang yang indah-indah pada waktu 他 itu. 看中了这喜欢了那美丽美妙的东西。 Padahal ketika sudah Tuhan perintahkan ketika Yeriko ditaklukkan, 上帝已经命令他们毁灭耶利哥城， semua barang-barang itu harus betul-betul kamu musnahkan. 所有的东西必须要被焚烧毁灭掉。 Ada barang-barang yang memang Tuhan perintahkan untuk boleh diambil. 那么有一些东西，上帝是命令了，你可以存留， Tetapi bukan diambil untuk kepentingan diri sendiri. 但是并不是收起为自己留下， Akan hanya memikirkan
ini keuntungan untuk diri saya. 那么亚干呢，只想到这些东西是为我自己受留， Maka saudara dia berbuat dosa. 所以他犯罪了。 Saudara, Yosua dan semua pasukan tidak tahu. 那么约书亚和所有其他的人都不知道， Karena akan melakukannya secara pribadi. 因为亚干是他独自行出来的。 Tetapi perbuatan dosa akan membuat kegagalan seluruh bangsa 但 Israel. 是呢，亚当的作为，他影响了所有以色列人的失败。 Karena itu saudara, akibat dosa adalah gagal menjalankan misi Tuhan. 所以我们说，这个罪恶的后果是我们不能遵行上帝的计划。 Saudara, Tuhan punya misi yang besar dalam gereja. 上帝在教会里有很大的使命， Tapi dalam diri setiap pribadi-pribadi kita orang Kristen, Tuhan juga punya maksud. 那么在我们每一个个人的生活里面，上帝也有他的旨意。 Nah, itulah yang kita harus mengerti sendiri-sendiri. 那我们每一个人必须要领会。 Namun misi Tuhan yang besar dalam gereja 那么上帝在教会里面大的使命， itu juga didukung oleh misi kita pribadi lepas pribadi. 那么也因着我们每一个人的上帝的计划所托住。 Tapi ketika kita gagal menjalankannya 若是我们不能实行， akibat dosa yang kita perbuat. 因着我们犯罪的后果， Nah, di dalam cerita tentang dosa akan ini, 那么借着这个亚干犯罪的行为， kita lihat bersama-sama. 我们一起来看， Inilah kebiasaan manusia. 这是人的一种习惯。 Kita lebih suka pengalaman daripada bergantung Tuhan. 那我们更强调我们个人的经验过于仰望上帝。 Saudara, berulang kali saya mengatakan itu. 我常常提醒各位， Sekali lagi saudara, bukan berarti pengalaman itu tidak perlu. 不是说这个经验不重要， Pengalaman itu Tuhan berikan. 上帝给我们有经验， Tetapi supaya kita tahu bergantung kepada Tuhan itu adalah mutlak. 那么也要我们知道仰望上帝是绝对的事情。 Jadi bukan bergantung pada pengalamannya. 我们不是仰赖过去的经验， Tapi bergantung pada Tuhannya itu yang mutlak. 那是仰望上帝，那是绝对的事情。 Saudara, sebab itulah berbagai macam peristiwa dalam Alkitab terus-menerus terjadi. 那么圣经里面发生了很多的事情， Termasuk orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. 也包括上帝所重用的人们， Tidak lupa juga Yosua. 也包括约书亚。 Saudara, orang lebih suka, walaupun itu orang Kristen, lebih suka pengalaman daripada bergantung Tuhan. 就算说是基督徒，也更喜欢这个经验，过于仰望上帝。 Karena itulah kalau ada mujizat-mujizat, orang pada senang semua. 若是有神迹奇事发生，大家都很喜欢， Berbondong-bondong datang. 大家都很踊跃的来参观。 Karena pengalaman 这是经验， bukan lagi bergantung kepada 不 Tuhan. 再是仰望上依靠上帝。 Karena itulah saudara, ketika itu mereka langsung pergi intai kota Ai. 所以他们继续去窥探这个爱城。 Saudara, seperti pada waktu di Ulangan, saudara, Yosua dengan Kaleb dan 10 teman-temannya. 就好像过去约书亚和加勒还有另外10个探子， Sana intai, utus mata-mata mengintai negeri Kanaan. 摩西才派这个12个探子去窥探这个迦南地。 Kemudian Yosua utus juga pengintai pergi ke Yeriko. 那么约书亚也同样派遣人去窥探耶利哥城。 Saudara, mengintai itu bukan tidak boleh. 窥探不是说不可以做， Saudara, Tuhan pun dalam kitab Injil mengatakan kalau raja mau berperang, dia harus tahu musuhnya kekuatannya berapa. 新约呢，主耶稣也讲过，一个国王要出征，他也必须要先知道对方的这个能力， Membandingkan kekuatan musuh dengan kekuatan diri sendiri. 比较自己和对方的能力。
Lalu kalau perlu diadakan perdamaian. 那若需要的话，我们可以和平谈判。 Jadi semua menghitung itu boleh, bukan tidak boleh. 我们来计算、来估计，这是可以的。 Itu memang hikmat yang Tuhan berikan kepada 这 kita. 是上帝给我们的智慧。 Tapi bergantung kepada Tuhannya itu di mana. 但是，那么仰望上帝的心在哪里呢？ Saudara, kita manusia yang berdosa ini sering lebih bergantung kepada pengalaman daripada bergantung 我 kepada 们犯罪 Tuhan. 的人更喜欢依靠自己的经验，过于仰赖上帝 Karena itu。kita lihat di dalam cerita 那 berikutnya. 我们来看这个接下来的事 Ketika mereka 情。 sudah mengintai, 当他们窥探了爱城， oh kota Ai terlalu 哦， kecil, 他说爱城很小， tidak perlu banyak 不 pasukan, 需要很多的军事， tidak perlu, 不需要 tenang. 啊，安静吧。 Karena itu dikatakan, oh cukup 3.000 orang 我们派 saja. 3000个人就够了。 Kalau kita bawa semua pasukan, ini merepotkan. 若是我们把所有的兵士都带去，很麻烦。 Saudara dalam pasal 8 nanti saudara akan melihat ya pasal 8 ayat 2. 在第8章第2节，我们可以看到， Akhirnya Tuhan memberikan strategi. 那么上帝怎样为他们安排这个策略， Bukan sekedar mengintai. 不单单是要窥探， Bukan sekedar kota itu lebih 不 kecil. 单单说这个城市很小， Karena itu kita hadapi dengan pasukan yang terbatas saja. 所以我们用少数的兵士去对付， Bukan itu. 不是， Perlu strategi. 我们要安排这个策略。 Kota Yeriko itu temboknya kuat. 那么耶利哥城那个城市城墙很巩固， Strateginya Tuhan itu luar biasa. 那么上帝的策略很不寻常。 Kelilingi tiap hari, hari pertama sampai ke-6, setiap hari 1 kali 那 saja. 么第1天到第6天，每一天绕城1次， Tapi pada hari ke-7, kelilingi 7 kali. 但到了第7天，你们要绕城7次。 Lalu bunyikan sangkakala. 那你要吹起号筒， Dan kau harus bersorak. 大家要欢呼。 Disitulah tembok Yeriko runtuh. 当时呢，耶利哥城就倾倒了。 Itu strateginya Tuhan. 这是上帝的策略。 Kalau dipikir-pikir sudah. 老师，我们再思想一下， Memangnya cuma keliling 7 kali atau keliling tiap hari sekali itu temboknya jadi pelan-pelan retak gitu. 是否我们绕城1次，绕城7次，这个城墙就慢慢的摧毁吗？ Tidak mungkin. 不可能。 Saudara, tembok zaman dulu itu tebal-tebal, saudara. 我们知 Tembok 道 kota. 过去的这个城墙是非常的牢固。 Buktinya di atas tembok kota pun bisa jadi tempat tinggal. 那么这个城墙上面，他们可以成为居住的地方。 Karena pengintainya kan tinggal di sotoh di atap tembok Yeriko. 因为那个探子呢住在城墙上面的房子 Di，mana Rahab dan keluarganya tinggal di situ. 在那边拉哈和他的家人住在那边。 Sehingga tembok kota itu tebal sekali. 那么这个城墙非常的厚， Tebal di depan, tebal di belakang, di tengahnya bisa ada kehidupan. 那么前前后后都可以记住。 Tentu itu semua adalah strategi Tuhan. 那是上帝的策略， Dan tentu Tuhan yang merobohkan tembok 当然 itu. 是上帝亲自使那个城市倾倒， Bukan karena tiupan sangkakala orang Israel. 并不是因为百姓们吹的号筒， Bukan karena sorakan bangsa 也 Israel. 不是以色列人的欢呼声， Tapi karena mereka mentaati perintah Tuhan. 那是因为他们遵行上帝的 Maka 话， Tuhan bekerja sesuai dengan strateginya 所以 Tuhan. 上帝就按照他的策略来行事。 Nah, kota Ai berbeda. 那么埃城不一样， Memang kota Ai itu kecil. 是埃城是很小的城 Tapi 市， kota itu terletak di atas. 但是呢，这个城市是地形在上面， Kau harus menghadapi dengan strategi yang berbeda. 那你们要用不同的策略去面对 Nah,。itu dalam pasal 8 ayat 2. 那第8章的第2节， Engkau harus, sebagian besar engkau harus bersembunyi di balik mereka. 那么你必须要一部分人躲在他们背后， Sementara sebagian masuk ke dalam kota itu. 那么一部分人去进到城里面， Memancing tentara kota Ai keluar dari kubunya. 让埃城的军民出来。 Setelah mereka keluar semua, 当他们出来了以后， seolah-olah tentara Israel kalah.
好像是以色列人战败了。 maka engkau yang membelakangi kota Ai itu maju masuk ke kota 那 Ai 么你们在后面埋伏的这些以色 dan 列人 mereka 就 akan 进行城， terkepung. 那么你们就前后包围这个爱城。 Saudara, itulah strategi Tuhan. 这是上帝的策略。 Setiap kota dihadapi dengan strategi yang berbeda. 每一个城市用不同的方式来面对， Dan itu harus bergantung kepada Tuhan. 那这一切都要仰赖上帝， Bukan bergantung kepada kepandaian kita. 不是依靠自己的聪明。 Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Inilah kita harus benar-benar mengerti dengan baik. 所以我们必须要清楚明白， Tapi karena mereka bergantung kepada pengalaman 但是 sendiri, 因为他们靠来自己的经验， akhirnya sudah mereka kalah. 后来呢，他们战败了， Mereka lari dari tentara kota Ai. 那么他们反而从爱城的居民逃 Mereka- 跑了， Mereka tawar hati. 他们就很失望， Mereka mengeluh. 他们就埋怨， Mengeluh tapi tidak tahu apa kesalahan 但他 mereka. 们不知道他们到底做错了什么事。 Yosua pun mengoyakkan jubahnya. 那么约书亚也撕裂了他的衣服。 Tuhan, kau jadikan Israel kalah, Tuhan. 上帝啊，你让以色列人战败， Inilah kebiasaan orang Kristen. 那这就是基督徒的错误。 Kalau gagal, salahkan Tuhan. 就是失败了，他就责怪上帝， Tidak pernah koreksi diri. 从来没有自己反省。 Kalau terjadi masalah, selalu salahkan Tuhan. 有问题的时候呢，就错在上帝那边， Salahkan orang lain. 他们责怪别人， Tapi tidak pernah introspeksi diri. 从来没有反省自己。 Saudara, Yosua bergantung sama pengalaman. 约书亚他依靠过去的经验， Tentara-tentaranya semua bergantung pada pengalaman. 所有的兵士也靠了过去的经验， Bukan lagi bergantung kepada 他们 Tuhan. 不再仰赖上帝。 Saudara, saya sendiri merasakan kalau kita bergantung pada pengalaman, 我自己也觉得，都是靠来自己的经验， saya katakan pasti gagal. 肯定会失败。 Pasti Tuhan tidak berkenan. 那上帝不喜悦。 Tapi kalau kita bergantung kepada Tuhan, 那我们都是依靠上帝， Tuhan akan pimpin satu demi 上帝 satu. 就一步一步的带领。 Karena itu saudara, Yosua dan semua rekan-rekan tidak tahu apa yang menjadi penyebab utamanya. 约书亚和他其他的同工们都不知道到底问题出在哪里。 Yang jadi penyebab utama adalah dosa. 那根本的原因是罪恶。 Saudara, dalam majalah bulanan Moody 目的这个月刊里面， ada suatu cerita. 有一个这样的故事。 Suatu hari nelayan saudara menjaring ikan. 有一群的渔夫出去打鱼， Dan dalam jaringan ikan itu saudara, dia menemukan kerang-kerang. 那么他们发现他们捕到这个贝壳， Lalu tiba-tiba ada satu kerang kemudian diambil oleh nelayan tersebut. 那么有一个渔夫拿了一个贝壳， Lalu dibuka kerangnya. 他们打开来， Saudara, dia kaget sekali. 他们很吃惊， Ketika cangkang kerang itu dibuka, 他们把贝壳打开的时候， loh, isi kerangnya tidak ada. 里面没有东西， Yang ada adalah ikan. 里面是一个鱼， Ikan kira-kira panjangnya 7 cm. 大概有7公分的鱼， Dan ikan itu sudah lemah sekali. 那么这个鱼已经非常的疲软， Lalu nelayan ini berpikir, 那么这个渔夫就想着， mungkin sekali ikan itu masuk ketika cangkang itu terbuka. 可能这个鱼当这个贝壳打开的时候，它就跑进去 Ya, kemudian cangkangnya menutup 以后这个贝壳关起来， sehingga saudara ikan itu terperangkap di dalam kulit kerang. 那么这个鱼呢就被套住了，它来不及离开。 Tapi saudara, ikan itu tetap sukacita, saudara. 那么这个鱼还是很高兴， Kenapa? 为什么？ Karena daging kerangnya masih ada. 因为里面还有肉， Dia 还有贝壳肉 pelan-pelan makan daging kerang itu. 所以它这个鱼就吃里面的肉， Daging kerang itu dimakan sampai habis 吃 total. 完了， Habis bersih. 完了，吃完了。 Tapi dia lama-lama lemes tanpa oksigen. 那么慢慢缺乏氧气，它就疲软了。
bagaimana mungkin dia punya kekuatan untuk membuka cangkang kerang? 他没有力量去拨开那个贝壳， Karena dia bukan kerang itu sendiri, 因为 bukan? 他不是那个贝壳， Dia tidak punya kekuatan 他 untuk 没有这 membuka. 个力量， Dia jadi lemes sekali. 他就疲软了。 Pelajaran apa yang kita bisa lihat di 那我 situ? 们得做什么教训呢？ Saudara, kalau dosa, kita masuk dalam dosa, 我们进到罪恶里面， kita menikmati dosa terus-menerus. 我们享受这个罪恶， Memang saudara kita menjadi kenyang, 我们可能感觉到很饱 tapi 足， kenyang oleh dosa. 可是被罪恶所灌满了。 Dan lama-kelamaan kita akan menjadi lemas. 那么慢慢，我们也会疲软， Dan kita tidak bisa keluar dari cengkraman 那 dosa. 我们就不能从这个罪恶的捆绑里面得做释 Karena itu 放 kalau。saudara dan saya 你我 sengaja berbuat dosa, 都是故意的犯罪， sengaja masuk ke dalam Jing. keinginan dosa, 我们进到罪恶的事业里 memang 面。 semuanya nikmat, 是的，所有的是一种享受， semuanya nikmat, 是一个享受， tapi membuat saudara dan saya tercengkeram oleh dosa. 但是呢，我们就被罪恶所捆绑， Dan kita tidak bisa menjalankan misi Tuhan. 我们就不能遵行上帝的使命， Karena apa? Kita terus-menerus terperangkap dalam dosa 因 itu. 为我们一直被这个罪恶所辖制。 Pernahkah sudah setiap hari kita merenungkan diri kita? 我们是否天天默想自己的情形？ Apalagi biasanya setiap akhir tahun. 特别在年终的时候， Kita renungkan seperti apa kehidupan kita di tahun itu. 那我们回想这一整年里面所过的日子， Saudara, kita terperangkap oleh keinginan dosa yang seperti apa? 那我们是被怎样的这个肆意罪恶所捆绑呢？ Tuhan pernah berkata kepada Kain, 那么上帝对该隐说 dosa sudah mengintip di depan pintu hatimu. 那么这个罪已经在你的心门外窥 Engkau 探了 harus berkuasa atasnya. 你要克制它， Jikalau tidak, dia akan masuk dan menguasai 要 dirimu. 不然它要进到你的心里面管制你。 Saudara ini kasih 各 Tuhan. 位亲爱的弟兄姐妹， Kita harus merenungkan diri kita di hadapan 我们 Tuhan. 要默想自己的情形， Betul-betul renungkan sedetil-detilnya seperti apa Oh, kehidupan banyak. kita. 很彻底的思想自己的情形， Supaya kita jangan gagal menjalankan misi 让 Tuhan. 我们不至于失败遵行上帝的旨意。 Saudara, Yosua merasakan langsung pada saat itu. 当时呢，约书亚他们醒悟过来， Gagal menaklukkan kota Ai. 他们不能战胜这个爱城， Karena ada yang berbuat dosa. 因为他们当中有人犯罪。 Yang kedua, 第二样， kepastian hukuman. 那么这个刑罚的肯定， Saudara, akibat dosa adalah pasti akan ada hukuman. 罪恶的后果必须要受刑罚。 Karena itulah ketika Tuhan berbicara kepada Yosua, 当上帝对约书亚说话， saya sangat senang sekali dengan ayat 10. 我很喜欢第4节， Bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? 起来，你为何这样匍匐在地呢？ Saudara, Tuhan tidak mau dengarkan, tidak mau lihat sujudnya Yosua, koyakan pakaiannya Yosua. 上帝不愿看约书亚撕裂衣服，或者匍匐在地。 Saudara, di satu sisi memang mengakui dosa itu bisa membutuhkan tangisan. 是我们承认罪过，我们有时候会痛苦。 Tapi kalau kita betul-betul tahu dosa apa itu. 那我们要清楚知道到底犯了什么罪。 Tapi Tuhan tidak mau air mata buaya kita. 上帝不要我们细夹的这个眼泪， Yaitu saudara, air mata yang bukan berdasarkan kesungguhan dalam hati kita. 不是出于真诚心灵通悔的眼泪。 Saudara, pengakuan Yosua pun tidak dilihat oleh Tuhan. 那么约书亚的这个认罪，上帝不看的。 Bangunlah, mengapa engkau bersujud demikian? 起来，你为何匍匐在地？ Kuduskanlah diri kalian semua. 你要圣洁。 Dan khususnya barang-barang yang sudah dikhususkan bagi Tuhan. 那特别上帝所分别为圣的东西， Saudara ini kasih oleh Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹， Saudara,
pengakuan dosa itu penting dalam kehidupan orang Kristen. 那我们的人生认罪是很重要的。 Saudara, seringkali perintah Tuhan itu sangat jelas. 那么很多时候，上帝的命令是很清楚的。 Jikalau kita dekat dengan Tuhan 可是我们亲近上帝， dan dekat dengan firman Tuhan, 我们亲近他的话， maka kepekaan itu Tuhan berikan kepada 那 kita. 么上帝就给我们每一个人一个敏锐感。 Tapi kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, 而我们没有亲近上帝， kalau kita tidak dekat dengan firman 我 Tuhan, 没有亲近上帝的话， yang terjadi bukan peka, 那么发生的事情不是很敏锐， tapi peka. 那是凝固、麻木 Peka itu asli tuli. 啊，就是说我们不能再听见。 Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, 可是我们没有亲近上 kalau 帝， kita tidak dekat dengan firman 我 Tuhan, 们没有亲近上帝的话， kita tuli 那我们就听不出上帝的话。 tuli kepada pimpinan Tuhan. 那么对上帝的引导，我们就舍弃这个敏感性， Karena kita mengeraskan hati 因为我 kita. 们刚硬了我们的心， Karena kita hanya memikirkan diri kita 我 sendiri. 们只想到我们自己的情形。 Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， ini hal yang sangat penting sekali pada kita semua. 这是我们每个人非常重要的事。 Saudara, pengadilan Tuhan dinyatakan pada waktu itu. 当时呢，上帝就宣明了他的审判 Dan，Tuhan akan menunjuk siapa yang berdosa. 那么上帝指出来谁犯了罪。 Saudara, tidak ada di antara kita yang bisa lari dari pernyataan Tuhan. 没有一个人能够逃脱上帝的指定， Termasuk saya. 包括我自己。 Jikalau saya berdosa, 若是我犯了罪， saya tidak bisa lari dari 我 hadapan 不 Tuhan. 能从上帝面前逃避。 Begitu pula dengan saudara. 每一个人都一样。 Jikalau saudara berdosa, 若是你犯罪， saudara tidak bisa lari dari 你 hadapan 不能 Tuhan. 从上帝的面前逃避。 Caranya Tuhan pada waktu itu luar biasa sekali. 上帝当时很奇特的这个指出来。 Mungkin diwakilkan oleh setiap kepala suku. 那么从每一个支派的首领们开始， Kumpulkan semua kepala suku. 他们把所有的这个首领聚集在一起。 Tuhan akan tunjukkan siapa dari suku siapa yang berbuat dosa. 上帝要指明哪一个支派的人犯了罪。 Lalu kata suku Yehuda. 犹大支派， Setelah suku Yehuda kumpulkan semua kepala-kepala puaknya. 那么他们就把这个各个部长们呢 Ya. 召集起来。 Setelah kepala-kepala puak itu semua berdiri, 那么这个部长们去 Ya. 站出来了以后， lalu satu demi satu dinyatakan oleh 那么 Tuhan. 一个一个上帝指出来。 Kalau di sini dikatakan kaum Zera, 那么谢拉的种族， ya. Setelah kaum Zera dinyatakan, 那么他们指出这个谢拉的种族以后， maka semua kaum Zera itu keluarganya masing-masing keluar semua. 那么所有的家庭出来 Setelah itu katakan akan yang berdosa. 以后呢，他们就找出来是亚干犯的罪。 Saudara yang dikasih oleh 各 Tuhan, 位亲爱的弟兄姐妹， sekali lagi tidak ada seorang pun yang bisa lari dari hadapan 没有 Tuhan. 一个人可以从上帝面前逃脱。 Kata siapa saudara kita bisa lari dari hadapan Tuhan? 有谁说我们可以从上帝面前逃脱呢？ Tidak ada. 没有， Tuhan akan nyatakan nanti. 上帝要显明指出来。 Apalagi sudah nanti kalau Tuhan Yesus datang kedua kali. 特别在主耶稣第二次再来的时候， Ingat saudara yang pernah saya katakan kepada saudara. 还记得我曾经跟你们说的， Alkitab menyatakan dengan tegas. 圣经里面很清楚的指出， Yang akan dihakimi lebih dahulu adalah dari rumah 是 Tuhan. 从上帝的家开始受 Itu 审判。 disebutkan di dalam surat Petrus. 那彼得书信里面指出来， Yang akan dihakimi dulu adalah dari rumah Tuhan. 那是从上帝的家里面开始受审判。 Mungkin saudara pikir, loh kok dunia nggak dihakimi sih? 那为什么不是世界呢？ Kalau mau ngomong sudah secara hikmat, dunia itu sudah tidak percaya Tuhan 因 Yesus. 为这个世界不再承认耶稣基督， Otomatis dunia yang tidak percaya Tuhan Yesus sudah kena hukuman. 他们已经受审判。
Mengapa yang akan diadili dulu dari rumah Tuhan? 为什么从上帝的家开始呢？ Karena rumah Tuhan itu terdiri dari orang-orang yang ngakunya percaya Tuhan, 因为这家里面的人所承认耶稣， ngakunya pengikut 他 Tuhan, 们承认是跟随耶稣的人， ngakunya melayani 他 Tuhan, 们承认是服侍耶稣的人， ngakunya hamba Tuhan, 他们承认是上耶稣的仆人， ngakunya majelis. 则是。 Nah, orang-orang inilah yang akan dihakimi Tuhan dulu. 那么这一些人呢，上帝要首先审判他们。 Memang Petrus mengatakan demikian. 彼得怎么说？ Kalau yang dari rumah Tuhan aja demikian, 若是上帝家里面的人，既然要这样的对待， apalagi dunia. 何况这个世界呢？ Jadi Petrus tidak mengabaikan dunia. 所以呢，彼得没有忽略世界的审判， Dunia itu sudah pasti dihukum selama-lamanya. 世界肯定要受永远的审 Tapi 判。 rumah Tuhan ini yang akan dihakimi. 但是上帝的家首先被审判， Mengapa? 为什么？ Tuhan Yesus pernah ngomong juga. 主耶稣曾经说过， Di dalam ladang kerajaan Allah, 在上帝的国度里面， Tuhan menaburkan benih gandum. 上帝已经这个撒出这个麦子， Tetapi musuh menaburkan benih ilalang. 那么敌人呢，他却撒布了这个荆棘。 Saudara tahu gandum sama ilalang 这个麦子和荆棘 itu persis sama. 样子很相似， Ketika tumbuh sama persis. 那么它们同时长出来的时候一样的情形 Ketika semakin besar sama semua. 它们结果是也相似一样 Yang beda itu apanya? 有什么分别呢？ Buahnya. 那它果子， Kalau lalang, 那么这个荆棘， buahnya seperti apa? 它果子像什么呢？ Buahnya ada itu di sekitar lalang itu. 有它的果实， Tetapi buahnya itu ringan, 它是很轻薄， ringan sekali. 很轻。 Ya, karena ringannya, saudara, ilalang itu ketika sudah tinggi itu tidak pernah merunduk, tidak pernah. 所以它长出来的时候，它从来没有掉， Ya. Tapi dia terus ketika kena angin pun tetap berkibar, 一直正着 ya, 被风吹散， berdiri 飞动 tegak. Tapi kalau gandum 但是麦子呢不一样， berbuah, 它一果实， buahnya itu ada isinya. 那么这果实里很有 Karena 重 ada isinya, maka saudara gandum itu akhirnya pelan-pelan merunduk. 所以慢慢它成熟的就下垂。 Nah, karena itulah di dalam kisah ini 那么在这个比喻里面， kelihatan sekali pelajaran rohani. 那么看见这个属灵的教训。 Orang Kristen yang bersungguh-sungguh dalam Tuhan, 那么真正的基督徒在主里面， ketika dia berbuah, 当他结果子的时候， dia rendah hati 他会很谦卑， karena dia merunduk. 因为他是垂下来的， Dia rendah hati, 很谦卑 tidak seperti ilalang. 不像那个荆棘， Dia memang berbuah, 它有果实， tapi buahnya nggak ada isinya. 这没有这个内涵， Buahnya ringan, 很轻薄， karena ringannya 因为轻薄， dia tetap sombong, 所以他很骄傲， dia tinggi hati, 很自高， dia tidak pernah rendah hati, 他从来没有谦 dia 卑， tidak pernah menundukkan 他 diri 从来 kepada 没有 Tuhan. 低头， Saudara, itulah perbedaannya. 这是它不同点。 Nah, karena itulah hamba-hamba yang ada di tuayan itu pengen menuai. 当这个工人要收割的时候， Jangan menuai. 那么告诉他们不要先收割， Nanti gandum-gandum juga ikut tercabut. 等下呢，怕这个麦子也被你收割下去。 Saudara, biarkanlah nanti musim menuai tiba, baru akan diutus semua penuai. 等到收割的时候到了时候，我们差遣工人， Siapa penuai itu? 谁是这个收割的人呢？ Malaikat-malaikat Tuhan. 上帝的使者。 Malaikat-malaikat Tuhan yang akan menuai. 那么上帝的使者要收割 Dan，malaikat Tuhan itu akan memisahkan antara gandum dan 那 ilalang. 么上帝的使者要把麦子和荆棘分别出来。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
各位亲爱的弟兄姐妹， kita tidak bisa lari dari 我 pengadilan 们 Tuhan. 不能从上帝的审判里 Saya 逃避， pun tidak bisa lari 我也 dari 不能 pengadilan. 够。 Siapakah kita yang mengatakan saya bisa lari dari 谁 hadapan 能 Tuhan? 敢说可以从上帝的审判里逃避 Tidak 呢？ ada seorang 没有 pun. 一个人。 Saudara, pengakuan dosa harus ada. 必须要认罪， Dan hukuman dosa itu pasti akan 那么 dilaksanakan. 罪恶的这个审判必须要实行。 Pada waktu itu Yosua akhirnya katakan, anakku berkatalah jujur apa yang telah kau 约书亚 lakukan. 对亚干说：“我的孩子，你要诚实认罪。 Apa yang kau sembunyikan, nyatakanlah. 你所隐藏的什么东西呢？要说明出来。 Saudara yang dikasihi Tuhan, ”各位亲爱的弟兄姐妹， saya tidak bisa ngomong kepada saudara, apa dosamu? Tidak bisa. 我不能责备你们犯了什么罪。 Memang di gereja tertentu sudah ada sakramen pengakuan dosa. 有一些教会他们有这个认罪的个 Yeah. 圣礼， Mereka datang ke ruangan khusus. 他们来到一个特定的房间里 Ya, 面， memang ada pembatas satu ruangan dengan ruang lain. 那么有 Iya. 隔离的地方， Lalu disitulah, ya ada apa anakku? 那么这个领袖们说：“哎，什么事？我的孩子 Iya. Papa, saya sudah berdosa. 啊，阿巴夫，我已经犯了罪。 Ya, dosamu apa? 啊，你犯了什么罪？ Boleh mengaku dosa. 啊，你可以认罪， Nah, nanti katakan Tuhan akan mengampuni 那么 dosa. 上帝要赦免你。 Saudara, sebetulnya ritual itu sebetulnya ada bagusnya. 这个礼仪有一定的好处， Tapi bukan berarti saya katakan setuju mutlak ya. 不是说我赞同， Ya. Seolah-olah mengajarkan orang percaya untuk belajar jujur mengakui 那 dosa. 就教导我们身为一个基督徒要诚实的认罪。 Tapi saudara, di gereja Protestan sudah tidak ada lagi. 那我们在这个更正教里面已经没有这个仪式， Karena apalagi ketika khotbah-khotbah mengabaikan teguran kepada dosa. 特别这个在讲道的时候，我们已忽略了责备这个罪恶。 Hanya orang Kristen tidak lagi peka terhadap dosa. 那么很多基督徒对罪就不再敏感 Bahkan orang Kristen lebih banyak berbuat dosa. 啊，反而有更多的基督徒犯罪。 Saudara, ini kita harus waspadai. 那我们必须要警惕 Tidak terkecuali hamba Tuhan. 啊，包括神的仆人也一样，没有 Mungkin 例 karena 外。 khotbahnya ingin menyenangkan telinga saja. 可能因为这个讲道要摄引到众人的耳 Sehingga 朵， menghindari khotbah-khotbah yang keras. 就不再讲到这个强烈的这个 Hanya untuk menyenangkan telinga orang. 为了要讨好人家耳朵， Supaya yang banyak datang. Supaya orang banyak 有 datang. 更多的人来听， Saudara, itu bukan maksud Tuhan. 这不是上帝的旨意。 Yohanes Pembaptis ketika khotbah pertama kali 当施洗约翰讲道的时候， mengatakan apa? 他讲什么呢？ Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah 你们 dekat. 要悔改，因为天国近了。 Jadi saudara, pertobatan itu penting. 悔改很重要。 Saudara akhirnya akan mengakui 后 dosa 来亚干认罪了， dan dia mendapatkan hukuman 那么他得做刑罚， dan seluruh Israel menghujami dengan batu dan membakar semuanya. 所有的以色列人用石头打死他，把他的东西焚烧。 Dan akhirnya letakkanlah timbunan batu besar. 他们要对接那个石头， Ya, itu disebut sebagai lembah Akor. 那么被称为亚各谷， Sebagai suatu peringatan 作为一个记号纪念。 di awal memasuki tanah perjanjian. 当他们进到迦南地的时候， Israel telah berdosa kepada Tuhan. 以色列人已经得罪了上帝。 Namun puji Tuhan, 然后感谢上帝， lembah Akor akhirnya tidak terus-menerus menjadi lembah peringatan. 那么亚各谷不再成为一个提醒。 Nanti lewat Nabi Hosea, 那到了这个侯西亚先知的时候， lembah Akor akan menjadi pintu pengharapan. 那么亚各谷就成为希望之门。 Jadi seolah-olah sudah lewat Hosea, umat akan memasuki perjanjian Tuhan yang baru. 那么到了侯西亚先知的时候，他们要进到新的约。
bahwa lembah Akor itu bukan lagi lembah peringatan, 不再是一个提醒的一个记号， peringatan tentang dosa Israel. 提醒他们过去的罪过。 Tapi lewat Yesus Kristus, 那么经过耶稣基督， Akor itu menjadi pintu pengharapan 这个 bagi 雅 kita 各 sekalian. 谷就成为一个希望之门。 Yaitu saudara dan saya masuk ke dalam penebusan dari Tuhan. 你我可以进到耶稣基督的救赎里面， Kita berbalik dari kematian menuju kepada 我 kehidupan. 们脱离这个死亡，进到生命里面。 Saudara, walaupun kita sudah 我 diselamatkan, 们已经蒙拯救， kita tetap harus waspada dengan kehidupan 我们 kita. 仍然要谨慎我们的生活， Kita harus terus berjuang hidup oleh roh. 我们要努力靠着圣灵而活， Jangan hidup oleh daging kita. 不要靠着我们的肉体情谊。 Mengapa ada kematian? 为什么有死亡？ Saudara, seorang teolog mengatakan dengan sangat bagus 啊， sekali 有一个神学家怎么说？ yang namanya Tozer, 都是 ya. Bahwa kematian adalah bijaksana Tuhan untuk menghentikan dosa dalam dunia ini. 那么，死亡是上帝的智慧，要阻止人罪恶的蔓延。 Di Amerika dulu banyak sekali penjahat-penjahat. 那么，在美国过去有很多的罪犯， Kalau mereka dicari itu selalu dikasih foto-foto. 那么他们散布他们的照片来说。 Saudara yang dulu nonton film-film Barat Amerika selalu wanted, diinginkan. 那我们过去喜欢看电影的人有这个，他们在追溯这些犯人， Mungkin dia perampok, pembunuh dan sebagainya. 可能他们是杀人犯或者抢劫犯。 Ada orang bernama John Dillinger, 有一个人名叫 John Dillinger， ya di kota Chicago, 在芝加哥， ya. Kemudian dipasang foto-fotonya. 那么在各地方张贴他的相片， Penjahat ini sangat bengis sekali. 这个非常凶恶的罪犯人， Senyumnya juga senyum bingis, 啊 ya. 他 Sangat 的 bengis, 他 ya. 的笑容也是非常的恶劣， Sinis lagi. 非常的残酷。 Tapi saudara, akhirnya John Dillinger ini ditemukan mati. 后来呢，发现这个 John Dillinger 死了， Kalau dia sudah mati, 他死了 tidak ada lagi ancaman. 就没有这个威胁。 Karena itulah saudara, kematian memang harus Tuhan nyatakan, kamu pasti mati. 所以呢，上帝要确定这个死亡。 Kalau Tuhan tidak katakan pasti mati, waduh sudah, bagaimana manusia yang berdosa terus-menerus berdosa tidak mati-mati. 若是上帝没有确定这个死亡，那么人就继续的犯罪， Dan kita semua jadi takut akan mati. 那我们就怕这个死亡。 Tapi surat Ibrani katakan, 希伯来书告诉我们， Yesus Tuhan kita mengalahkan kematian. 耶稣我们的救主战胜了死亡， Sehingga kita tidak takut mati lagi. 以至于我们不再惧怕死亡， Karena Yesus telah mengalahkan 因 kematian. 为耶稣已经战胜了死亡。 Saudara dan saya sebagai orang Kristen, 你我是基督徒， jikalau betul-betul percaya Yesus, 可是我们信靠耶稣， jangan takut lagi kepada 我们 kematian. 就不再惧怕死亡。 Saya kadang-kala bingung ya, kalau orang ngakunya Kristen, 我有时候彷徨的看到这基督徒， tapi dia takut kematian. 他惧怕死亡， Dia takut kematian kenapa? 为什么呢？ Karena dia tidak tahu akan kemana. 因为他不知道要往哪里去。 Kalau saya mati saya kemana? 我死了以后到哪里呢？ Saudara ingat, bukan karena perbuatan baik maka kita ke surga. 不是因为我们的善行，我们可以进天堂， Bukan karena kita telah melakukan semua kebaikan untuk gereja dan pekerjaan Tuhan maka kita ke surga. 不 Bukan. 是因为我们在教会行了很多的善事服侍，我们可以进天堂， Tapi karena kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus 乃 Kristus. 是因为我们真心相信耶稣基督。 Dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan 在 kita. 生活中，我们遵行上帝的旨意， Maka kita katakan pasti ke surga. 所以我们确定可以进天堂。 Sehingga kematian itu bukan lagi ketakutan. 死亡不再是一个惧怕 Bukan lagi suatu yang kita bingung. 或者是让我们彷徨的， Tapi karena kita tahu kita akan
ke rumah Bapa di surga. 因为我们确定我们是往父家里面。 Kiranya Tuhan memberkati firman. 愿上帝赐福他的话， Mari kita 我 berdoa. 们一起祷告。 Berkati firman-Mu bagi kami ya Bapa. 天父，求你赐福你的话， Biarlah kami memahami dengan baik 让我们可以真正的明白 akibat dosa. 罪恶的后果， Seperti akan ya Tuhan 就好像亚干一样， membuat Israel gagal menjalankan misi Tuhan. 以至于以色列人他们不能完成上帝的使命。 Jikalau kami berbuat dosa, 若是我们得罪了主， maka kami pasti gagal menjalankan misi 我们 Tuhan. 也不能实行你的旨意， Kami pasti gagal menjadi saksi Tuhan di 我 tengah 们也 dunia 不 ini. 能为主做见证。 Tolonglah kami. 求父，求你帮助我们， Bahkan Tuhan ada kepastian hukuman 知道上帝有明确的审判。 kalau kami terus-menerus berbuat 若是 dosa. 我们一直的犯罪， Akan harus dilenyapkan, 我们要被除灭， akan harus dilempari dengan batu. 亚干被石头打死。 Seluruh harta benda yang diambil harus dimusnahkan dengan 他说 api. 拿的这个所有财物都要被毁灭。 Tapi Tuhan, hukuman kekal itu lebih mengerikan lagi. 我们也知道，永远的刑罚更残酷。 Tolong kami ya Tuhan. 求你帮助我们， Sebagai orang Kristen jangan sampai kami meremehkan dosa. 让我们身为基督徒不至于轻看这个罪过， Jangan sampai kami tidak pernah bertobat. 不要让我们执迷不悟。 Jangan sampai ya Tuhan kami menjadi orang yang katakan Kristen tapi hidup kami ternyata bukan Kristen. 不要让我们成为虚假的基督徒。 Dan Tuhan yang tahu itu semua. 主，你知道清楚， Tolonglah supaya kami tidak menerima hukuman kekal. 帮助我们不受永远的刑罚， Karena yang akan dihakimi lebih dahulu adalah dari rumah 因 Tuhan. 为刑罚要从上帝的家开始。 Tuhan kiranya Engkau ingatkan kami 求 semua. 你提醒我们每一个人， Dengar doa kami 垂听我们的祷告， dalam nama Tuhan Yesus 奉靠耶稣 Kristus. 基督圣名， Amin. 阿门。 Jemaat Tuhan, kita akan memasuki perjamuan kudus. 接下来我们要